Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Waalaikumsalam. Cikgu bagi salam nak jawab lah. Tak, ingat cikgu cakap sorang-sorang lah. Okey, pertama sekali, selamat kembali ke sekolah. Selamat kembali ke sekolah di rumah masing-masing. Selamat apa? Selamat kembali ke sekolah di rumah masing-masing. Dan hari ini kita nak masuk tajuk baru. Kalau ada buku teks, kita nak masuk tajuk pecahan. Tajuk apa? Tajuk pecahan. Okey, kita nak present screen ya. Okey, buka buku teks buku surat 81 82. 81 82. Buka sekarang. Pecahan, perpuluhan dan peratus. 3P. P yang pertama pecahan, P yang kedua perpuluhan, P yang ketiga peratus. Kalau saya mengajar darjah 6 dengan darjah 5 sebelum ni saya cakap pecahan, perpuluhan dan peratus ni asalnya daripada satu punca yang sama. Punca yang sama, iaitu satu nombor yang lengkap bulat tiba-tiba dia berpecah ataupun menjadi semakin kecil. Itu maksud dia. Contohnya nombor yang lengkap kita panggil satu. Tapi bila nombor tu semakin kecil kan, nombor itu boleh menjadi dalam bentuk pecahan dan nombor tu boleh jadi dalam bentuk perpuluhan. Dan pecahan dan perpuluhan tersebut boleh dijadikan dalam bentuk peratus ataupun perseratus. Okey, apa? So kalau kita tengok dalam gambar awak tu, tengok kutip awak tu, ada beberapa perkataan, 3 perkataan yang penting. Tengok yang pertama, ada murid yang pakai tudung tu dekat depan tu. Ada 2/5. 2/5. Kita kena zoom. Zoom. Okey, kita tengok. Mana? Okey, nampak tak? Nampak lagi. 2/5. Yang ini dipanggil apa? Pecahan. Ini disebut sebagai pecahan. Pecahan ialah satu nombor itu dipecah-pecahkan menjadi beberapa bahagian dan dibahagikan sama rata. Itu pecahan. Yang kedua, tengok yang belakang. Cikgu ke? Mungkin cikgu kot. Yang tudung warna kuning. Ada belakang tulis discount 20. Dan ada satu simbol belakang tu. Ini adalah simbol peratus. Kita sebut adalah 20%. 20% ataupun 20/100. Tapi kita sebut simbol ni ialah peratus. Jadi 20%. Ini P yang 2%. Dah tengok yang murid sama lagi yang rambut kerinting ni. Dia tengok pensel 0.7 mm. Saiz mata pen ini ialah, sebenarnya kita nak sebut, adakah kita sebut 0.7 mm? Tidak. Dia ada satu titik. Awak tengok di antara sifar dan 7 itu ada satu titik, dot. Titik tu kita sebut sebagai perpuluhan. Sebab sebagai apa? Perpuluhan. Maka kita nak sebut nilai ni ialah sifar perpuluhan 7. Sebut dah sifar perpuluhan 7. Sebut sama-sama, ramai-ramai. Sifar perpuluhan 7. Okey, bagus. Okey, kita tengoknya. Okey, sebutlah yang ni, yang diskaun ni, sebut sama-sama. Apa dia? 20. 20%. Okey. Okey, tengok yang bawah pula. Okey, sebut dah yang warna putih ni. 2 2/5. Okey, bagus. Okey, tutup mic balik. Tutup mic. Semua orang balik.
Okey, terima kasih. Bagus. Faham Dan hari ini kita nak masuk kepada pecahan wajah. Sebelum cikgu nak masuk pecahan wajah, cikgu nak bagi gambaran keseluruhan tentang pecahan dulu. Apa yang awak nak belajar tentang pecahan ni? Boleh? Boleh tak? Okey, yang ini adalah pecahan. Apa dia? Pecahan. Okey, pecahan tadi cikgu ada 3P, kan? Tadi ada 3 P. Sekarang kita masuk P yang pertama iaitu pecahan. P yang pertama iaitu pecahan. Okey. Apa maksud pecahan? Pecahan ni adalah apabila sesuatu nombor itu bermula daripada nombor bulat, tiba-tiba kita nak kecilkan. Apabila nombor lebih kecil daripada 1, kan, lebih kecil dari 1, kita nak pecahkan, dia jadi sebab 1 ni kita contoh, kita tengok sini, kita akan sebut 1 ini adalah samaan dengan 1, betul? Kalau Inggeris kita panggil 1 ni lengkap. Contohnya, kalau kita ada 1 bola, kita panggil sebiji bola. Sebiji bola adalah 1 bola. Kita ada apple sebiji, kan? Kita panggil sebiji apple, cukup 1. Tapi kalau apple tu nak potong 2, kan? Potong 2, kita panggil apple apa? Setengah apple. Contohnya kalau kita ada apple, kan? Cikgu ada apple ni. Cikgu nak potong apple ni bagi 2. Potong 2. Kita potong apple ni kepada 2 bahagian. Potong apple pada 2 bahagian. Sebelah bahagian ni, ini jadi kita panggil setengah bahagian, betul tak? Separuh. Ataupun separuh. Apa-apa. Yang ni pun sama jugalah. Ini pun lagi paruh. Okay, kedua-dua bahagian ni dia dipotong, saiz dia sama besar. Saiz dia sama besar. Apple tu cantik ya. Potong jadi sama saiz. Maka kedua-dua bahagian apple ni dia tak jadi satu dah. Dia tak jadi satu. Dia dah jadi satu bahagian daripada 2. Satu bahagian ni yang atas ni 2 daripada 2 bahagian yang lengkap. 2 bahagian yang lengkap. Sebab apa? Jika 2/2, kan? Jika 2/2 sama dengan 1. 2 bahagi 2, 1. Ini pecahan. Ini adalah pecahan. Okey, tak apa. So, konsep pecahan ni awak kena faham. Pecahan ni satu dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Tak boleh tak sama besar. Contoh. Contoh, dia ada satu bola ke, balon ke apa ke, kan? Kita nak bahagikan dia kepada 2 bahagian. Kalau satu bulatan kita panggil satu bulatan. Betul? Betul? Tapi bila kita dah potong 2, kita ambil satu bahagian yang keluar. Kita ambil keluar, kan? Apa yang tinggal? Itu cikgu ambil keluar. Cikgu buang ni. Cikgu ambil, tembuk keluar. tinggal setengah. Adakah kita panggil ini satu bulatan? Tidak. Tak panggil satu bulatan kan? Sebab kita dah potong. Tapi yang kita potong tu, saya sama besar dengan yang tinggal sekarang ni. Yang tinggal sekarang ni. Okay, yang ni kita panggil apa? Separuh. 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 Okay. 3. Yalah. Separuh kalau awak nak tulis dalam bentuk nombor macam mana?
Ya, separuh. Yang nombor. Kalau satu, sebiji, sebuah, kita boleh satu. Sebiji, satu, sebuah. Kan? Satu. Tapi kalau separuh, tunjukkan tangan. Tunjukkan tangan. Sini, separuh. Sini, separuh. Macam tu ke? Macam mana kita nak tulis separuh itu dalam bentuk nombor? Separuh dalam bentuk nombor. 1/2. 1/2. Sebab separuh ini bersamaan juga dengan setengah ataupun sebahagian ataupun satu daripada dua bahagian. Asalnya tadi dua bahagian, asalnya tadi kan? Asalnya dua bahagian. Asal tadi ada dua bahagian. Ni bahagian yang pertama, ni bahagian yang kedua. Tetapi kita buang satu, tinggal satu saja. Sebab tu satu daripada dua bahagian. Kita tulis dalam bentuk pecahan, maka kita tulis 1/2. Okey, tengok ni kat depan. Okey, awak tengok yang tengah-tengah, pecahan. Tengok yang kat tengah-tengah tu pecahan. Okey, tadi dah faham kan konsep pecahan kan? Apabila satu kita nak pecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar, maka ia akan menjadi sebahagian daripada beberapa bahagian yang kita bahagikan. Okey, pecahan ada 5 perkara yang awak akan belajar. Yang pertama, awak akan belajar tentang pecahan wajah yang pertama. Okey, ini yang pertama, pecahan wajah. Ini yang kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar pecahan wajah. Pecahan setara kita akan belajar nanti. Mudahkan. Jika permudahkan nilai pun dia tak sama dari segi nilai pecahan, tapi setara. Dia kalau setengah 1/2 sama juga dengan 2/4, sama juga dengan 4/8. Itu sebenarnya setara. Okey, yang ketiga kita akan belajar tentang pecahan dalam bentuk termudah. Bagaimana pecahan yang nilai yang nombor besar-besar kita nak ringkaskan menjadi lebih kecil, iaitu dalam bentuk termudah. Okey, itu pecahan bentuk termudah. Yang keempat, baru kita masuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Pecahan tak wajar dengan wajar ni dia berlawanan. Wajar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil proper fraction. Proper ni betul, kita logik. Ini adalah pecahan 1/2. Memang satu tu lebih kecil daripada 2, logik lah. Tapi kalau tiba-tiba 3/2, 3 di atas lebih besar daripada bawah, yang itu dah jadi pecahan tak wajar. Dan terakhir sekali, jika kita dah faham keempat-empat konsep tadi, barulah kita akan belajar operasi itu tambah dan tolak. Tambah dan tolak pecahan. Okey, so hari ini kita terus pergi ke pecahan wajah. Apa dia pecahan wajah? Okey, yang ni kalau konsep orang tengok putih awak, pecahan wajah ni kan, dia ada satu konsep dia panggil pengangka dan penyebut. Okey, kalau tengok putih awak, pecahan wajah dia ada yang ni. Saya lebih suka angka dan bawah disebut sebut, ataupun nak senang ingat A dengan S. Sebab apa kita kata, cikgu, kadang-kadang kita lupa yang mana atas yang mana bawah. Kalau cikgu tanya, okey, pengangka di atas ke bawah? Dia pun atas ke bawah. Ambil daripada kata kerja dia, kata tu. Pengangka datang daripada kata ke. Penyebut datang daripada perkataan sebut. Ni saya nak bagi awak mudah ingat lah kalau dalam keadaan awak tak tahu, confuse, keliru mana satu pengangka, mana satu penyebut. Saya ambil akronim A untuk angka dan S untuk sebut. Kalau tambah pengangka, sebut, pengangka, penyebut. Okey, ada dua rajah saya tunjuk.
Satu yang petak, satu yang bulatan tu. Okey, satu yang petak, satu yang bulatan. Sekarang kita nak tahu tentang pecahan wajah. Kalau English kita panggil dia proper. Betul kan apa? Betul kan? Ada E lah, tak ada E. Proper fraction. Proper. Kalau pecahan kita panggil fraction. Proper fraction ni macam dengan proper nouns. English kan, kalau kita belajar tentang bahasa Melayu kan, kata nama proper, dia ada satu benda yang wajar, benda yang logik. Betul. Kita nak tahu, ya betul lah, logik lah. Sebab kita mengambil pecahan wajah, syarat dia pengangka A mesti lebih besar daripada penyebut. Buat macam tu. A anak panah ke atas, S anak panah ke bawah. Pengangka A mesti lebih besar daripada S penyebut. S mesti lebih kecil. Jika nombor pengangka lebih besar daripada penyebut, maka ia bukan satu pecahan wajah. Ia jadi pecahan. Okey, faham? Contoh kita tengok yang gambar rajah ni. Satu yang berlorek Satu bahagian yang berlorek daripada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bahagian. So kita sebut dia 1 daripada 4 ataupun 1 per 4. 1 per 4. Sekarang kita tengok nilai pengangka dia. 1. Pengangka dia apa nilai dia? A. A dia apa? 1. S dia apa dia? 4. Nilai atas untuk pecahan wajah mesti lebih kecil daripada nilai penyebut di bawah. A untuk pengangka, tetapi nilai untuk pengangka, angka di atas mestilah lebih kecil daripada nilai penyebut di bawah. Dalam kata lain, kalau kita buat anak panah tadi, yang cikgu yang awak mungkin confuse tak anak panah ni, tanda anak panah ke bawah ni, A ni angka mesti kecil, S lebih besar. Okey, boleh tengok A dan S untuk 1/4. A angka lebih kecil daripada S 4 penyebut. Pengangka lebih kecil daripada penyebut, yang itu adalah pecahan wajah. Nilai di atas iaitu nilai 1 pengangka mesti lebih kecil daripada nilai penyebut di bawah. Okey, tengok yang nombor 2 yang bulatan tu. 2/3. 2/3. Okey, 2/3 ni. Okey, lorek yang dilorek adalah yang ni, 2/3. So kita tulis 2 daripada keseluruhan bahagian. 1, 2, 3. Okey. 2/3. Sebut 2/3. So 2 adalah pengangka, 3 adalah penyebut. Tengok, dia pengangka lebih kecil ataupun lebih besar daripada penyebut? Pengangka adalah lebih kecil daripada penyebut. Maka ia memenuhi ciri-ciri satu pecahan wajah. A angka berada di atas, tetapi nombor dia mesti lebih kecil daripada S sebut. S ni mesti lebih, barulah kita memenuhi ciri-ciri pecahan wajah. Okey, apa dia ni? Apa tu? Pizza. Okey, tengok tadi. Asal dia pizza tadi keping pizza bulatan. Lemak kita tak entik. Contohlah entik ada sana. Mana? Contohlah. Keping pizza kita ambil separuh dia. Potong dia. Sebab tu jadi 1/2. 1 bahagian
Daripada mana? Daripada 2 bahagian. Okey. Jadi kita sebut 1/2. 2. Okey, yang kedua pula. 1/4. 1/4. Macam mana tu 1/4? 1/4 ni pizza tu kita potong 4 bahagian. Kita potong berapa bahagian? Kita potong 4 bahagian. 4 bahagian pizza tu kita hanya ambil 1 bahagian. Ya, dah ni. 1 bahagian dia ambil. Daripada berapa? Daripada asal semua sekali sepatutnya ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas itu dia pergi 1/4. 1/4. Mana lagi 3/4 ni? Cikgu dah makan tadi. 3 bahagian ni yang atas. Tapi sebenarnya pizza ni dipotong sebanyak 8 bahagian. 3 telah diambil ke atas. 3 daripada 8 bahagian yang dipotong. Ni 8. So kita sebut sebagai 3/8. 3/8. Ya. Antara ketiga-tiga pizza ni, apa yang awak boleh nampak? Apa yang awak faham? Apa kesimpulan yang awak tengok daripada rajah ni? Contoh yang pertama 1/2. Contoh yang kedua 1/4. Contoh yang ketiga 3/8. Apa yang awak faham dari aspek cikgu potong pizza tu? Daripada aspek cikgu potong pizza, boleh tak cikgu potong pizza tu sekali? Contohnya, okey, cikgu jelaskan sebentar ya. Tengok contoh. Cikgu ada pizza macam ni. Tiba-tiba cikgu ambil pisau. Cikgu potong macam ni. 1, 2, 3. Hati cikgu lah nak potong. Tiba-tiba cikgu nak ada adik cikgu minta pizza. Nak pizza? Cikgu bagi pizza. Cikgu bagi yang ni kat dia. Bawa keluar. So ada apa nilai pecahan ni? Apa boleh cerita? Apa nilai pecahan ni? Boleh tak boleh jadikan satu pecahan? 9/1. Okey. Berapa 9? Siapa jawab tu? 1/8. Okey, siapa jawab tu? Sebab 1/9. 1/9. Okey. Sebab apa kita kira betul ke ada 9? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Betul 8 je. Apa? Adik-adik cikgu dah 8 orang. Adakah jawapan dia 1/8? Siapa setuju? Siapa setuju untuk cari? Saya. Apa yang rasa jawapan ni tak betul? Kita tak boleh tulis jawapan ni sebagai apa? 1/8. Sebab apa? Mana Aci? Hak ni kecil. Ni kecil. Tiba-tiba ini besar. Ni besar sikit. Ni lebih kurang sama dua. Yang 5 ni kecil balik. 6 besar. Adil tak adil? Kalau kita bagi pizza ni nak makan ada balik 8 orang. Tak adil. Sama. Tak boleh tidak melengkapi memenuhi ciri-ciri pecahan. Pecahan mesti sama besar. Sama besar. Sebab itu kau tengok tadi, parti balik yang tadi 1/2, yang ni sama besar. Jom kita teruskan. Sebelum kita buat buku aktiviti, tengok ini. Okey, jom tengok. Buat sama-sama. Tengok dekat skrin awak tu, nampak tak? Okey, apa jawapan ni? Apa boleh bagi jawapan? 1/5. 1/5. Okey, bagus. Betul. Okey, yang ni. Cepat. Apa jawapan anda? Yang warna kuning tu. Nyatakan pecahan bagi bahagian berwarna. Paling cepat. 9/10.
9/10. Dengan mana kita nak jawab soalan pecahan ni? Yang pertama kita kira dulu berapa semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa bahagian semua? Ada 8 bahagian. So kita boleh per 8. Per 8. Sekarang kita kira berapa yang berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 per 8. Okey. Kita tengok yang hijau lah. Ni senang. Okey, sama juga. Kita tengok ada berapa bahagian semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya matematik bawah per 6. Berapa yang berlorek? Berapa yang berwarna? 1. Okey, 26 ni kita nak ajar dia bentuk mudah. Kelima je 26 juga. Okey. Sebenarnya dia mudah lagi. Okey, tak teruskan. Kita pergi kan yang bawah pula. Ada berapa semua bahagian? Kira. Berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 2/5. 2 bahagian yang berwarna. 2/5. Okey, senang susah. Senang kan? Okey, dengar ni. Yang terakhir dengar ni. Kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh per 6. 3. Hai, salah tu. 3. Kira yang berwarna 3/6. 3/6. Dan kita boleh mudahkan lagi dah lagi kita mudahkan. Okey. Okey, habis satu. Ada pensel? Pegang pensel. Pegang pensel sama. Tengok depan, tengok depan, tengok buku. Ada gambar, ada dah bentuk perkataan, ada tulis dalam bentuk pecahan. Okey, awak padankan. Okey, saya bagi awak masa 2 minit. Buat dulu sekarang. Sekarang kita cek jawapan. 2 minit. Buat sekarang. Cepat. 2 minit. Bermula daripada sekarang. 3, 2, 1. Ten. Okey, jom kita sebut jawapan. Jom. Tengok untuk awak. Awak kalau ada pensel, ada pen, awak boleh write. Kalau tak ada, awak write dengan pensel dulu. Okey. Tengok gambar yang pertama. Guli ni, guli. Ada berapa jawapan dia? 1. Ingat cara kita tadi. Ingat. Kita kira ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 biji guli. Maka mesti per 8. Per berapa? Per 8. Mesti jawapan dia mesti 8. per 8. Sekarang ni berapa yang berwarna atau warna kelabu? 5. Yang warna kelabu. 1, 2, 3, 5. So 5/8. Okey, 5/8 mana jawapan dia? Kat bawah ni. Okey, awak gariskan. Dan mana dalam bentuk pecahan? Awak gariskan macam ni. Okey. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Ada berapa pen tu? Ada berapa pen? Kira, pensel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So per 7. Ada berapa yang berwarna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Dapat jawapan dah 6. 6/7. So, okey, 6/7. So, kita gariskan jawapannya 6/7. 6/7. Mana dah bentuk pecahan? 6/7. Okey. Yang ketiga, ada petak ni. Tengok, ada berapa petak semua tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang berwarna kelabu? Ada 1, 2, 5. Atas jawapannya 2/5. So mana jawapannya? 2/5. Tarik 2/5. Bawah ni 2/5. Okay, yang ni lagi senang. Ada berapa ni? 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Apa yang berwarna? 1 sahaja. 1/4. 1/4. So 1/4. Jawapan dia mana? Yang ni 1/4.
Kita tarik bintang 3 dan akhir ada 1/3. 1, 2, 3. Satu kali yang berwarna bintang ini adalah 1/3. Jawapan dia adalah di sini. Okey, senang Ustaz. Okey, kalau senang pergi ke bawah nombor 2. Nombor 2. Saya bagi masa 1 minit saja. Nombor 2. Ready? Latihan kat bawah tu yang ada bintang tu. Okey. Ni 1 minit daripada sekarang. Cepat. 1 minit. 1 minit. Siap. Senang ya, tanah right je. Okey, jom kita pergi A, B, C, D, E. A. Apa jawapan dia? 1/2. Oh, tak. Lebih sekarang. 1/2. B. Apa jawapan dia? Siapa jawab? 3/4. 3/4. Good. C. 2/5. Ha? 2/5. Good. D. 5/6. 5/6. Pandai. E. E. 7/8. 7/8. Oh, pandai dah. 1/8. Good, good. Dan tadi F. F. Dah 1/9 ya? 8/9. Good. Alright. Okay, awak tengok muka surat 54. Yang ni kerja rumah awak kena buat. Hari ni juga tak lagi awak buat. Ha? Yang aktiviti ni awak buat. Okay, kalau cikgu nak write sekarang pun boleh, tapi awak kena color lah kan, lambat sikit. Dan juga latihan yang satu lagi, yang ni, ni semua lah buku aktiviti. Ini kerja rumah. Dekat saya punya site ni, bagian pecahan, siapa yang link ni ada masuk dekat dengan ni, sini penutup Nabil lah, 4 lah. Okay, di sini saya dah masuk dalam link ni. Saya dah apa yang kita nak belajar hari ini saja, 3 benda perkara yang penting. Tadi awak dah buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 53. Cuma tambahan awak sambung surat 54. Dan di sini ada barangkali kalau awak dah isi tak apa. Okey, dekat saya dah masuk latihan pembukaan untuk live worksheet. Live worksheet. Awak boleh buat latihan dekat sini. So, itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Cikgu tak ada apa, cuma hari ni kita ada benda yang senang dulu. Cakap panas enjin dulu. Minggu depan kita akan sambung lagi pecahan. Kalau kita habiskan pecahan tanpa operasi, kita masuk pecahan, kita masuk keseluruhan 100. Baru kita akan masuk topik-topik yang sebenarnya. Bye. Okey, boleh bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Baru lah boleh bye-bye. Nanti dia sudah buat macam ni. Bye. Okay, bye-bye. Sama-sama. Bye, Cikgu. Bye. Humans have asked us to play by their rules. Well, the rules have just changed.